Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kita berjumpa lagi membincangkan satu isu yang sedang menjadi buah mulut masyarakat awam. Isu ini adalah berkait dengan SOP PKP. Nama rasmi PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Namun disebabkan masalah SOP yang berubah-ubah setiap hari, menghadapi masalah bertukar-tukar, pindah-memindah, gubah-menggubah. Ini mengakibatkan semalam kita menyaksikan laporan bahawa pegawai kanan daripada PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia Bukit Aman juga mengesahkan bahawa polis sebagai unit penguatkuasaan pelaksanaan SOP PKP ini juga keliru dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Kanan setiap hari. Bagaimana rakyat boleh faham? Sedangkan unit penguatkuasaan itu sendiri juga keliru. Oleh sebab itu, makalah berlaku banyak kejadian-kejadian memalukan kerajaan itu sendiri. Disebabkan kekeliruan itu timbul akibat daripada perpindahan, perubahan SOP PKP ini setiap hari. Seperti mana saya katakan tadi, PKP nama rasminya adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Disebabkan perubahan setiap hari ini, maka saya berpandangan bahawa PKP ini boleh bertukar nama, iaitu Perintah Kasih Pening. Kenapa saya kata demikian? Sebab semua orang pening dengan SOP yang diumumkan oleh Menteri Kanan kita. Cuba kita bayangkan, unit penguatkuasaan polis yang mempunyai kepakalan, mempunyai kebolehan untuk memahami arahan-arahan kerajaan, peraturan-peraturan dan juga undang-undang negara, mereka juga keliru. Bagaimana kerajaan boleh mengharapkan rakyat tidak keliru? Kita kena mengakui bahawa jelata rakyat kita mempunyai tahap pendidikan yang berbeza, mempunyai kuasa pemahaman peraturan-peraturan yang berbeza. Sudah pasti terdapat kejadian-kejadian di mana rakyat keliru dengan SOP daripada Perintah Kasih Peningkan oleh kerajaan kita. Saya ingin memetik satu lagi contoh, iaitu kerajaan pusat mengumumkan bahawa kita tidak dibenarkan melintasi daerah ataupun tidak boleh berjalan melebihi 10 km daripada perumahan kita. Di sini, saya ingin ambil peluang ini menimbulkan satu persoalan. Bagaimanakah penduduk-penduduk yang duduk bersebelahan di antara daerah-daerah berbeza? Umpamanya, Jalan Bukit di Seksyen 14 Jalan Universiti adalah bersebelahan dengan kawasan pentadbiran DBKL. Dua jajahan berbeza ini hanya diasingkan oleh Jalan Universiti. Alangkah sedihnya sekiranya penduduk daripada Jalan Bukit, kawasan pentadbiran MBPJ ini ingin membeli barang-barang keperluan ataupun untuk mendapatkan makanan keperluan asas daripada kedai yang bersebelahan jalan, kebetulannya adalah terletak di dalam satu daerah yang berbeza. Adakah mereka akan dikenakan saman? Sebab mereka telah melintasi daerah. Sedangkan perbezaan dua daerah ini hanya dibahagikan oleh satu jalan raya sahaja. Oleh sebab itu, saya berpandangan bahawa syarat untuk menghalang lintasi daerah ini adalah satu benda yang tidak perlukan. Sekiranya kerajaan telah menghadkan jarak perjalanan adalah 10 km, itu sudah cukup memalahi. Kenapakah perlu lagi meletakkan satu syarat melintasi daerah boleh dikenakan kompaun RM1,000? Adakah kerajaan boleh pastikan bahawa keperluan, barang-barang keperluan seperti makanan dan sebagainya mesti boleh didapati dalam kawasan daerah yang bersama walaupun rumah mereka berada di atas sempadan dua daerah yang berbeza? Satu lagi contoh yang saya ingin petik pada hari ini adalah Timbalan Menteri Kementerian Perpaduan 2 hari sebelum ini telah membuat satu kenyataan bahawa beliau menolak, beliau menyeru kerajaan memindah
SOP yang diumumkan oleh kerajaan ke atas jamuan malam menjelang menyambut Tahun Baru Cina. Dikatakan kerajaan telah memutuskan bahawa jamuan dinner antara ahli-ahli keluarga adalah tidak dibenarkan selain daripada orang-orang yang duduk serumah sahaja. Sekali lagi, ini sudah bercanggah dengan SOP-SOP yang lain. Pejabat boleh buka, pasar malam boleh buka. Saya bukan membantah pembukaan aktiviti pasar malam dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita boleh turun ke pasar malam, bagaimana rakan-rakan kita yang daripada keluarga yang sama tidak boleh mengadakan jamuan makan dinner menjelang Tahun Baru Cina, walaupun mereka duduk dalam kawasan lingkungan 10 km ataupun ahli-ahli keluarga mereka atas satu jalan yang sama. Rumah-rumah ibadat juga tidak dibenarkan. Tetapi ada sesetengah tempat rumah ibadat dikenakan. Tidak ada satu penyelarasan yang menyeluruh. Di sini boleh, di sana tak boleh. Di sana tak boleh, di sini boleh. Bagaimana rakyat tak keliru? Patutlah saya katakan PKP ini perintah kasih peningkan rakyat. Sepatutnya dasar ini, SOP ini dikuatkuasakan di seluruh negara untuk senang kita faham. Begitu juga dengan pengumuman Menteri Pertahanan sebelum ini bahawa suami isteri sekiranya menetap di negeri yang berbeza boleh mohon untuk pulang bersua muka pada hujung minggu. Akan tetapi jamuan menjelang Tahun Baru Cina tidak dibenarkan walaupun dalam lingkungan 10 km, walaupun dalam daerah yang sama, walaupun dalam negeri yang sama. Sedangkan suami isteri yang berada di negeri berbeza boleh mohon untuk pulang. Bukankah ini satu aneh? Dalam pada itu juga telah dinyatakan oleh Majlis Keselamatan Negara bahawa SOP Tahun Baru Cina adalah show calangan daripada Kementerian Perpaduan. Alangkah anehnya, timbalan menteri daripada Kementerian Perpaduan sendiri membantah pelaksanaan SOP ini. Bukankah beliau sebagai timbalan menteri dalam Kementerian Perpaduan patut menyumbang pandangan beliau kepada kementerian untuk disampaikan kepada Majlis Keselamatan Negara? Ini satu contoh lagi peningkan rakyat. Oleh sebab itu, saya mohonlah rakyat merayu kepada kerajaan. Buatlah satu SOP yang masak-masak. Jangan tukar-tukar saban hari. Jangan hari ini umum, esok tukar. Esok umum, lusa tukar. Kerana inilah ahli parlimen daripada kawasan Pekan menyatakan bahawa kerajaan pusat hari ini mengamalkan dasar separuh masak. Nak makan, tak boleh, belum masak. Nak kata mentah, dah separuh masak. Adalah diharapkan kerajaan menetapkan satu dasar, jangan pada saat-saat terakhir. Jangan berubah-ubah setiap hari. Pening rakyat, pening unit penguatkuasaan Polis Diraja Malaysia. Bagaimana satu arahan dikeluarkan belum sampai di semua peringkat unit penguatkuasaan. Pada hari keesokannya, Menteri telah mengumumkan satu pelaksanaan dasar baru. PKP memang layak, memang secocok untuk digelar sebagai perintah kasih peningkan rakyat. Harap kerajaan memandang serius keadaan ini, jangan memeningkan rakyat, jangan menyusahkan anggota-anggota penguatkuasaan. Jangan terus membebani barisan frontliner yang sudah bertungkus lumus, menggadai nyawa untuk membantu rakyat ke atas semua yang dijangkiti COVID-19 ini. Janganlah menteri-menteri membuat kenyataan-kenyataan yang melucukan sambil memalukan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada satu sesi yang akan datang. Sila share Facebook saya dan like Facebook saya. Kita berjumpa lagi.